أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, tes suara PowerPoint ni adalah oleh Cikgu Hajah Umaimah daripada Perak. Cikgu ubah suai, banyak jugalah yang diubah suai yang cikgu masukkan soalan. So, slide ini berpandukan kertas SPM sebenar, kertas 3 tahun 2014. Okey, kita teruskan dengan detail kertas 3. Okey, format peperiksaan kertas 3 ada 50 markah. Okey, sama ada ada orang nak masuk pula. Okey. Dia kalau ada yang pakai Gmail email selain pada ada Cikgu Adeline tu baru masuk. So jangan kita tengok lagi siapa nak masuk. Okay, welcome Cikgu Adeline. Morning. Kalau ada apa-apa nak tambah, Cikgu Adeline boleh tambah sebab Cikgu Adeline lebih pakar Cikgu Adeline, ini saya gunakan slide daripada salah seorang guru cemerlang, mungkin Cikgu Adeline kenal namanya Puan Hajah Umaimah. Okey, tak apa. Tapi saya dah modify banyak jugalah terutama masukkan kertas-kertas tu lah. Okey, kita teruskan dengan format peperiksaan tadi. Okey, 50 markah, 2 atau 3 soalan. Soalan yang pasti tak berubah adalah soalan merancang eksperimen. Merancang eksperimen ini, merancang eksperimen. Mana dia merancang eksperimen? Okey, ini dia. So merancang eksperimen ni dia memang tak berubah, 17 markah. Okey, maksudnya tadi ada 50 markah kan? Maksudnya 33 markah lagi tu dipecahkan kepada 2 atau 1 soalan lah. Okey, diulang, markah 17 ni tetap dah untuk merancang eksperimen, soalan merancang eksperimen macam ni, soalan nombor 2. Okey, sebagai contoh kertas 2014 ni 2014 ni, okey, dia ada 2 soalan lah. Okey, dia ada 2 soalan. Markah penuh untuk paper soalan 1 33. So soalan merancang eksperimen tadi jadi nombor 2. Okey, kalau soalan berformatkan 3 soalan, soalan yang 17 markah tadi jadi soalan nombor 3 lah. Yang penting total dia adalah 50 markah. Okey, dan kertas 3 ni banyak dapat bantu pelajar untuk skor. Andai kata dia dapat menguasai teknik menjawab yang betul. Sebab apa? Sebab skornya dibahagi pada 3, 2, 1, 0. Iaitu 3 ni jawapan yang paling cemerlang. Calon-calon dapat memberikan respon yang paling baik. So kimia ni nak jawapan yang paling detail. Okey, paling detail tu akan dapat 3 markah. Dia tak semestinya panjang. Ada jawapan kertas 3, satu perkataan je pun 3 markah. Okey. Nombor 2 ni memuaskan. Calon dapat memberikan respon yang kurang tepat, maksudnya kurang daripada nombor 3 markah tadi lah. Okey, nombor 1 ada idea, lemah. Nombor 0 ni maksudnya biasanya tak jawab lah. Ataupun respon yang salah terus. Okey, so dalam kertas 3 ni 11 kaedah saintifik diuji. Kaedah saintifik ni awak belajar sejak daripada sekolah rendah lagi dalam subjek sains, tapi mungkin ada tak semualah. Okey, jadi kita lihat satu-satu. Yang pertama, pemerhatian. Okey, pemerhatian. Okey, pengelasan, inference iaitu sebab kepada pemerhatian, pengukuran, meramalkan, predicting, berkomunikasi, mentafsir data. Yang ni yang agak
menjadi kesukaran lah pada pelajar, terutama kalau kurang latihan memang akan ada masalah dekat operasi secara definisi ni. Okay, dan juga mengawal pemboleh ubah dan juga hipotesis. Okay, 11 kaedah saintifik diuji. Kita lihat yang pertama. Ini tak semestinya ikut susunan. Okay, pemerhatian pengelasan tu adalah 11 kaedah saintifik. So dalam kertas, dia tak diuji secara apa tu, tak diuji secara turutan macam ni. Okay, tapi kebiasaannya yang pertama tu pengukuran lah, kertas 3. Jadi apa yang penting dalam pengukuran, titik perpuluhan. Ini yang sangat rugi kalau pelajar tak tahu berapa titik perpuluhan yang kena tulis. Semua nilai mesti seragam, unit yang betul. Okay, so selalu yang terjadi, titik perpuluhan ni pelajar tersilap dan juga unit tak ada. Selalunya macam itulah yang tak dapat 3 markah. Okay, so berapa titik perpuluhan yang mesti awak tulis? Okay, so kat sini mudah aja. Kalau pengukuran melibatkan pembaris, jam randik, silinder penyukat, pipet, termometer, voltmeter, 1 titik perpuluhan, 1 decimal place, 1 titik perpuluhan. Okey, maksudnya kalau awak dapat baca bacaan tu 1, kena tulis 1.0. Jangan tulis 1. Kalau tulis 1 saja, salah. Okey, itu maksud titik perpuluhan, 1 titik perpuluhan iaitu 1.0. Okay. So manakala yang biuret 2 titik perpuluhan. Kalau dapat 25 jadi 25.00 lah. Okay. So biuret saja 2 titik perpuluhan, yang lain 1. Kita tengok soalan. Okay, boleh tanda semua kertas masing-masing. Okay, ready dengan pen merah masing-masing. Kalau tak ada, tanda je dengan apa-apa warna saja. Okey, jadi soalannya, kerajaan menunjukkan susunan radas menyiasat kekondaksian elektrik bagi sebatian ion dan sebatian kovalen dengan kepekatan yang sama. Okey, so kita tengok dulu yang melibatkan pengukuran, aspek pengukuran, kemahiran saintifik pengukuran. So yang pertama ini, bacaan emitter jelas menunjukkan pada angka 1. Okey, jadi selalunya kesilapan yang pelajar selalu buat, dia tulis 1. Selalu jadi macam tu lah. Okey, jadi apa masalah dia? Kita tengok balik. Okey, voltmeter 1 titik perpuluhan. Jadi ini salah sebab awak tak tulis 1 titik perpuluhan. So jawapan dia 1.0. So perhatikan kat sini, unit dah diberi. Okay, kalau unit dah diberi, awak tak payah tambah lah kat 1.0 tu sebab dah diberi. Kalau tak diberi unit, pastikan tulis. Kalau emitter, A lah huruf besar. Kalau voltmeter, V huruf besar. Okay, so yang kedua ni dia agak tricky sikit. So sini 2.2, dia 0.2 kan. Setiap satu bar tu 0.2, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Tapi okey, perhatikan bacaan untuk yang ni. Dia nampak macam tengah-tengah tu kan. Jadi kat situ mungkin ada yang jawab 2.4 atau 2.6 kalau pelajar yang gopoh gapah lah. Okay, so sebenarnya dia adalah 2.5. Okay, so jawapan dia 2.5. Unit. Okay, so yang ketiga ni bacaan dia 0.0. Yang mana antara kesilapan selalu pelajar buat, 0 sahaja. So kena tulis 0.0. Right? Itu pengukuran. So harap jelas so, nanti dalam trial nanti pastikan jangan buat mistake lah. Okay, so hanya biuret menunjukkan 2 titik perpuluhan. Ada yang nak join lagi. Okay, kita teruskan kepada kemahiran seterusnya yang ditanya, mengawal pemboleh ubah. So rasanya semua dah tahu pemboleh ubah ada 3
dimanipulasi, manipulated variable. Bergerak balas, responding, dimalarkan constant, fixed variable. Okey, yang dimanipulasi ni adalah bahan yang digunakan atau perkara yang diubah dalam eksperimen. Okey, jadi kita lihat soalan ni. Apakah bahan yang diubah? Okey, kalau perhatikan yang bahan, so ini adalah bahan. Sodium nitrate solution, larutan natrium nitrat, aluminium nitrate solution, okey, larutan glukosa. Sekejap nak check. Rasa dah rekod tadi. Okey, betul dah rekod. Okey, so itu awak tengok jenis bahan yang digunakan adalah berbeza. So itu adalah keywords dia. Okey. Dan dekat soalan pun ada clue untuk pemboleh ubah. Menyiasat kekondaksian elektrik bagi sebatian ion dan sebatian kovalen dengan kepekatan yang sama. Okay, so 3 dah clue kat situ. Menyiasat kekondaksian. So apa yang disiasat? Kekondaksian. Dekat situ dah ada sebenarnya. Kita nak menyiasat ini adalah sekejap. Menyiasat ini adalah RV, responding, bergerak balas. Bagi sebatian ion kovalen. Nampak yang berbeza. Bahan yang berbeza, maka ini adalah manipulasi. Dengan kepekatan yang sama, ini CV, constant variable. Ada lagi nak masuk sekejap. Lain kali tolong guna Google Meet. Google Meet pula. Gmail pula apa tu? Yang MOE tu. Ada lagi nama. Apros. Okay. Mana tadi kita? Okay, so ada 3 dah kat situ dia punya clue. So kita tengok jawapan. Okay, kita habiskan tadi definisi pemboleh ubah. Yang bergerak balas biasanya pengukuran, menggunakan alat radas ataupun melalui hasil pemerhatian. Maksudnya yang boleh kita ukur lah dari segi pemerhatian, yang boleh diukur apabila kita mengubah pemboleh ubah yang dimanipulasi tadi. So manipulasi tadi jelas jenis bahan kan. Yang dimalarkan, elakkan menulis jenis radas yang digunakan. Kalau dia melibatkan faktor, pilih selain dari pemboleh ubah dimanipulasi. Maksudnya awak kena kenal dulu pemboleh ubah manipulasi. Kita tengok soalan tadi. Okay, kita tengok tadi. Alright, so yang jelas tadi dalam soalan pun dah ada menyiasat kekondaksian elektrik bagi sebatian ion dan sebatian kovalen. So itu adalah manipulasi, MV, manipulated variable. Okay, so jawapannya. Okay, pemboleh ubah dimanipulasi. So perhatikan ini sebatian kovalen dan ionik ini ada pada soalan. Soalan atas tu kan. Mengkaji kekondaksian bagi sebatian kovalen dan ionik. So itu adalah pemboleh ubah manipulasi. Yang itu yang tersurat. Tersurat ni maksudnya dah dinyatakan. Yang tersirat awak kena boleh double slash ni maksudnya jawapan lain bukan kena buat 3-3. Double slash ni, double stroke ni maksudnya ini jawapan pertama yang diterima, ini pun diterima jenis sebatian ataupun jenis elektrolit. So ini ni yang tersirat. Tersirat ni maksudnya tidak dinyatakan dengan kat situ. Sebaliknya pelajar boleh fikirlah. So yang tersurat ini adalah sebatian kovalen dan ionik yang jelas dinyatakan pada soalan. Okey, bergerak balas. Kita nak menyiasat tadi kekondaksian kan? Ada pada soalan. Okey, manakala ini jawapan ini kita lihat melalui pengukuran. Okey, kita tengok balik takrifan tadi. Okey. Pengukuran menggunakan alat radas melalui hasil pemerhatian atau hasil tindak balas. Jadi ada 2 jawapan yang diterima tadi.
Kekondaksian elektrik adalah konsep yang kita tengah siasat sekarang, kekondaksian elektrik. Manakala pengukurannya kita gunakan melalui bacaan emitter. Jadi dua jawapan yang diterima kat sini, kekondaksian elektrik dan bacaan emitter. Okey, tandakan masing-masing. Kalau ada soalan untuk jawapan masing-masing, boleh on mic dan tanya. Boleh diterima. Cikgu. Ya. Kalau pemboleh ubah dan manipulasi tu, jenis larutan betul ke salah? Jenis larutan. Okey, sekejap Cikgu Adlin, kita boleh nak terima tak? Jenis larutan. Jenis larutan. Kita tengok soalan Mana tadi soalan? Jenis larutan. Larutan yang pertama, larutan natrium nitrat, larutan amonium nitrat, larutan glukosa. Macam mana Cikgu Adli? Nak terima tak? Oh, tak dengar suara. Macam saya macam nak terima. Tak dengar suara Cikgu Adli? Terima Terima kan? Jenis larutan. Okey, terima. Sebab kat sini kita tengok larutan yang pertama, larutan natrium nitrat, larutan aluminium nitrat, larutan glukosa. Maksudnya itu adalah jenis larutan yang berbeza lah. Jadi diterima Okey, terima kasih kepada yang bertanya tadi. Okey, sebab tu kena bertanya. Jawapan yang lain je awak tanya pemboleh ubah bergerak balas, ada yang nak tanya? Tak ada. Okey, dimalarkan. Okey, so dekat gambar rajah awak boleh tengok tadi dekat gambar rajah apakah yang dimalarkan. Perhatikan karbon. So itu yang dimalarkan. Nampak? Maksudnya eksperimen 1, 2 dan 3 menggunakan elektron yang sama, karbon. So itu yang pertama yang dimalarkan. Okay? So dekat soalan tadi pun ada keperkatan yang sama. Okey, ada dua yang jelas pada soalan. Ada pada gambar rajah dan juga pada soalan. So yang diterima kat situ keperkatan elektrolit sebagaimana ditunjukkan tadi melalui soalan. Okey, keperkatan elektrolit atau sebatian. Maksudnya slash satu ni maksudnya elektrolit tu awak boleh gunakan perkataan sebatian juga iaitu keperkatan elektrolit ataupun keperkatan sebatian, kan? Yang kedua daripada gambar rajah. Ini daripada gambar rajah. Okey, daripada gambar rajah elektrod karbon. Okey, ada soalan untuk pemboleh dimalarkan? Kalau keperkatan larutan boleh juga kan? Boleh, sebab kita dah terima tadi jenis larutan kan? Okey, boleh? Isi padu cikgu. Isi padu. Isi padu dia jejas ke tak? Isi padu larutan. Okey, sekejap. Tanya Cikgu Adlin. Isi padu Cikgu Adlin, terima tak? Isi padu. Isi padu larutan untuk fixed variable. Tak dengar suara Cikgu. Dia punya, rasanya dia punya source tu. Okey, jenis larutan terima atau tidak? Jenis isi padu larutan sebagai fix. Tak terima. Cikgu Lin tak dengar. Oh, terima terima. Okey. Mungkin something wrong kot dekat mic. Cikgu Lin tak apa, kita teruskan. Okey, so terima tadi. Okey, kita terima yang dimalarkan ke isi padu larutan. Alright. Kita teruskan kepada hipotesis. So apa yang perlu ada pada hipotesis? Hubungan antara MV iaitu cikgu ringkaskan MV
Tapi dalam peperiksaan, awak jangan gunakan huruf ringkas. MV, CV, RV jangan guna. Nak tulis dengan ayat penuh. Hubungan antara MV dengan bergerak balas, arah ni yang nak kena jelaskan lah. Okay, so ada MV, ada RV, maksudnya ada arah tu maksudnya bagaimana dia mempengaruhi. Kita tengok jawapan sekejap ya. Okay, so kat sini mesti MV di hadapan pemboleh ubah yang dimanipulasi mesti di hadapan, diikuti dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okay, so arah tu kita tengok dari segi contoh jawapan ni. So nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Ini contoh jawapan untuk dapat 3 markah. Okay, so kita tengok tadi mesti MV kepada RV kan. Okay, masuk arah maksudnya tengok ni ada boleh, ada tidak. Itu maksudnya arah. Okay, so natrium nitrat iaitu sebatian ionik kan. Okay, ni sebatian ionik. Natrium nitrat dan aluminium nitrat boleh mengkondaksikan elektrik. Manakala glukosa tidak. So macam mana dapat 3 markah? Awak mesti nyatakan kedua-dua. Yang boleh, yang tidak. Kebiasaannya, pelajar dia jawab sebelah saja. Contoh dia tak nyatakan ini. Contoh, natrium nitrat dan aluminium nitrat boleh mengkondaksikan elektrik. Bila awak nyatakan macam tu je, sampai situ saja, so kebiasaannya dapat 2 markah saja. Okay? Maksudnya jawapan awak tak komplit bila tak nyatakan sebelah lagi, iaitu glukosa ni sebatian kovalent. So dalam kimia, hipotesisnya mesti nyatakan dengan detail. Siapa boleh, siapa tidak. Kalau contoh yang ni lah. Biasanya pelajar bagi tahu sebelah. Contoh natrium nitrat dan aluminium nitrat boleh mengkondaksi elektrik. Itu 2 markah saja. So 3 markah macam ni. Okey. Dan jangan menulis hipotesis umum. Biasanya hipotesis umum ni contoh jenis sebatian berbeza menunjukkan kekondaksian berbeza. Ini jawapan umum. So kebiasaannya dapat 1 markah saja. Maksudnya dia tak ada arah. Berbeza tu siapa yang boleh, siapa tidak. Okay, kita tengok balik. Perlu nyatakan arah. Arah tu sama, itulah siapa boleh, siapa tidak. Okay, jadi ada beza kan. Jawapan 3 markah ini dia nyatakan dua-dua belah pihak. Manakala jawapan 2 markah dia hanya nyatakan sebelah saja. Iaitu sama ada natrium nitrat dan aluminium nitrat boleh mengkondaksikan elektrik. Sampai situ saja. 1 markah ni biasanya umum. Hipotesis umum yang tak jelas siapa boleh, siapa tidak. Okey, ada apa-apa soalan? Ada jawapan lain? Mesti ada jawapan lain ni. Okay. So, hipotesis ada banyak jenis tau. Ada 3 jenis. Yang ni jenis pemerhatian. Siapa boleh, siapa tidak. Ada yang jenis awak suka guna tu semakin-semakin. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas. Itu adalah hipotesis melibatkan faktor. Ini jenis pemerhatian. Nanti hipotesis kita akan buat lain lah yang secara detail. Ada soalan untuk hipotesis? Tak ada? Kalau tak ada, kita teruskan. So yang keempat, kemahiran saintifik yang seterusnya yang di soal pemerhatian. Ini yang perlu tahu ni. Kalau tak tahu, biasanya awak tulis secara teori. Pemerhatian ni ramai pelajar tulis secara teori. Maksudnya dia dah tahu apa yang berlaku, dia tulis je. Sebenarnya pemerhatian gambarkan apa yang sebenar dilihat, diperhati atau dihidu. Awak jangan cium kertas soalan pula. Jangan hidu kertas soalan.
Maksudnya benda ni dia akan tulis. Kalau di hidu ni biasanya dia akan tulis gas gas berbau sengit ke, maksudnya dia tulis lah, itu hidu. Di perhati maksudnya kita boleh perhati pada kertas soalan. Bukan awak dah tulis apa yang awak belajar secara teori. So semuanya daripada gambar rajah. Bukannya pemerhatian yang awak dah tahu secara teori. Kita akan tengok sekejap lagi. Jadi ini melibatkan panca indera kita lah, 5 panca indera. Ada kertas soalan tahu berapa tak? Kertas soalannya berwarna. Warna nyalaan. So itu adalah yang diperhati, dilihat. Okey, dan kemudian yang penting anda mesti nyatakan perubahan warna sebelum dan selepas. Sebelum dan selepas. Okey, contoh kalau melibatkan NC. Kertas limus lembap bertukar dari biru sebelum ke merah. Okey, so antara kesalahan yang selalu pelajar lakukan, kertas limus lembap bertukar kepada merah. Dia tak ada sebelum. Ini sebelum. Okey, sebelum, ini selepas. Okey, kalimah permanganat 7 beresik daripada ungu sebelum kepada tidak berwarna selepas. Okey, pemerhatian. Nombor oksidaan berubah daripada kosong sebelum kepada positif 2. Okey, so ini antara kesalahan yang selalu dilakukan. Warna. Okey, selalunya pelajar akan tulis kepada warna jernih. Jernih itu bukan warna. Jernih itu adalah kepekatan sesuatu warna tu. Maksudnya kalau jernih tu dia kurang sangat cair lah. So yang betulnya tidak berwarna, colourless. Okey. Contoh lain, yang salahnya tiada tindak balas. Okey, tiada tindak balas itu bukan pemerhatian. Itu adalah inference. Okey, itu adalah sebab kepada pemerhatian. Ini yang kita nampak kan. Kita perhati dengan mata. Okey. Tiada perubahan. Ini yang kita dah tahu secara teori. Okey, dah tahu ni tindak balas ni menghasilkan gas hidrogen. So bila awak tengok bubble gas awak nyatakan gas hidrogen dibebaskan. Sedangkan bubble gas yang tanpa warna banyak, sama hidrogen, oksigen ataupun CO2 kan. Yang betul yang kita dapat perhatikan, gas tidak berwarna terbebas. Okey. Ataupun yang seterusnya, pergerakan yang ditunjukkan oleh emitter. Emitter yang bergerak. Salah lah. Yang betulnya jarum emitter terpesong. Sebagaimana tadi, jarum emitter lah pemerhatiannya. Bukan emitter yang bergerak. Jarum emitter terpesong. Okay, lagi warna ungu hilang atau lautan berwarna ungu dilunturkan. Okey, sebenarnya lautan ungu dinyah warnakan. Ini kertas litmus merah tiba-tiba jadi kertas litmus biru. Sebenarnya merah ada berubah kepada biru dari segi warna. Jadi kita lihat pemerhatian kat sini. Okey, awak tengok kat sini, nampak tu ada gelembung gas. Okey, gelembung gas, pemerhatian. Okey, yang ni tiada gelembung gas. Itu yang jelas. Pemerhatian pertama kita nampak dari gambar rajah. Itu dari gambar rajah. Ini pula dari pengukuran. So yang ini ada bacaan, yang ni tiada bacaan. So itu yang kita perhatikan. Antara kesilapan yang pelajar selalu buat, dia dah tahu dah. Okey, tindak balas ni menghasilkan oksigen kan. Jadi pemerhatian dia tulis gas oksigen terhasil. Jadi salah lah. Mana boleh awak tengok gelembung gas sudah tahu gas oksigen kan. Kecuali kita dah uji. Jadi pemerhatian yang pertama dari segi kita perhatikan gelembung gas tadi kan. Ke kat sini mana dulu. Okey, yang jarum emitter dulu jarum emitter. So yang mana ada bacaan? 1 dan 2. Okey, jadi 1 dan 2. Okey, yang satu dulu, jarum emitter terpesong.
Itu pemerhatian yang diterima. Atau jawapan lain, emitter menunjukkan bacaan. Itu adalah pemerhatian. Okay. So kenapa itu adalah inference? Sebab kepada pemerhatian. Kenapa terpesong? Sebab adanya ion yang bergerak bebas. Ini dari segi jarum emitter, bukan gelembung gas lagi. Atau jawapan lain, elektrolisis berlaku atau boleh mengkonduksikan elektrik atau konduktiviti yang baik. Itu antara jawapan yang diterima untuk inference lah. So kalau pelajar nak tulis yang gas, kita tulis gelembung gas seelok-eloknya. Pastikan awak tulis lah gelembung gas tanpa warna, nak selamat. Gelembung gas tanpa warna terhasil. Jadi itu pemerhatian. Jangan tulis gas oksigen ataupun gas hidrogen ataupun gas karbon dioksida. Sebab itu adalah pada inference. Inference baru kita nyatakan, okey, kenapa ada gelembung gas kat sini? Kerana gas oksigen dan hidrogen terbebas ataupun ion hidrogen ataupun ion hidroksida dinyahcaskan. So ini kena study balik bab elektrolisis lah. Tak nak bincang lebih pada elektrolisis ni. Hari ni kita nak tengok teknik. Okay, itu yang pertama. Eksperimen pertama. Eksperimen kedua tadi sama je kan? Gelembung gas dengan bacaan emitter. So samalah. Cuma gelembung gas dia kat sini lebih banyak. Okay. So seloknya gelembung gas tanpa warna terhasil lagi bagus kalau ada perkataan lebih banyak. Boleh juga. Tapi rasanya gelembung gas tanpa warna terhasil pun dah diterima lah. So sebab dia sama je macam yang pertama tadi, sebab pemerhatian dia sama. Yang ketiga. Yang ketiga tadi dari segi bacaan emitter tiada bacaan kan, ataupun tiada pesongan. Tiada pesongan jarum emitter. Tiada pesongan atau emitter tidak menunjukkan bacaan. So kenapa? Itu adalah inference. Kenapa? Sebab tiada ion yang bebas bergerak. Sebab yang covalent kan? Tiada ion. Atau elektrolisis tidak berlaku. Sebab yang covalent tidak boleh jadi elektrolit. Ini bab elektrokimia. Jadi kalau bab elektrokimia awak masih tak mahir, payahlah nak jawab ini. Tidak boleh mengkonduksi elektrik, konduktiviti lemah. Lawan bagi 1 dan 2 tadi. Ada soalan? Boleh dengar suara saya tak? Boleh dah jaga. Ni dah komputer lain. Saya nak cadangkan di sini walaupun mungkin skema dia beri emitter menunjukkan bacaan, lepas tu tiada bacaan, saya cadangkan kita supaya murid lebih selamat supaya kita tak markah, tolong elakkan menunjukkan bacaan atau tiada bacaan, sebab bacaan bacaan sentiasa ada. Dia sama ada sifar atau melebihi sifar. Jadi kalau nak gunakan ayat yang lebih elok, kita jangan kata tiada bacaan, sebab bacaan tu ada kan, cuma sifar. Maksudnya tiada pesongan sajalah. Kalau nak lebih selamat. So terima kasih Gadli. So bacaan, betul lah, tiada pesongan. Tiada pesongan jarum emitter. Betul-betul, sebab kosong juga adalah bacaan. Ada jawapan lain yang nak tanya? Tanda kata masing-masing. Ada yang menanda, ada yang menyalin ni. Kalau tak ada, kita nak sambung ni. Tak ada. Nanti awak tengoklah. Tadi yang jarum kan. Kalau tiada gelembung, maksudnya tiada gas terhasil. Tiada gas yang terhasil. Yang keenam. Kemahiran seterusnya, hubungan antara ruang dan masa. Awak dah pandai sebenarnya jawab kemahiran ni, cuma tak tahu nama. Namanya adalah hubungan antara ruang dan masa. Space and time. So soalan E. Nyatakan hubungan antara jumlah isi padu gelembung gas yang terhasil dengan masa. Dia tanya isi padu gelembung gas dengan masa. So kena nyatakan gelembung gas dahululah.
jumlah isi padu gas meningkat dengan masa ataupun semakin okey, Cikgu Adeline, boleh ke kita jawab semakin bertambah masa, semakin bertambah isi padu gas? Maksudnya terbalik. Jawapannya jumlah isi padu gas meningkat dengan masa kan? Boleh tak kita jawab? Ayat tu macam boleh sebab dia membawa maksud yang sama. Maksudnya tak kisahlah kita sebut masa dulu kan, semakin meningkat masa. Maksudnya masa terbalik je. Saya rasa tak boleh. Terbalik? Terbalik tak boleh. Terbalik tak boleh? Maksudnya jawapan yang kalau kita nak buat semakin, tak boleh lah ni. Semakin tak boleh. Sorry cikgu baca balik apa jawapan tadi? Semakin? Yang biasanya pelajar suka jawab, semakin bertambah masa, semakin bertambah isi padu gelembung gas. Maksudnya dia bagi masa dalam dulu. kes ni nampak okey. Tapi ada kes-kes lain bila dia terbalikkan dia tak boleh. Okay, nak selamat maksudnya kita follow saja yang ditanya kan. Maksudnya yang ditanya sekarang isi padu gelembung gas. So awak kena jawab isi padu dulu. Baru masa So follow yang ni lah, ambil langkah selamat Okay, boleh semua Jumlah isi padu gas meningkat dengan masa. Sebab ramai, cikgu yakin ramai akan jawab semakin bertambah masa, semakin bertambah gelembung gas. Okay, so kita ambil ikut soalan yang disebut dulu adalah isi padu gelembung gas. Okay, nombor 6 selesai. Ini yang betul-betul mencabar ni. Nanti cikgu Adeline kena tambah nantilah. Definisi secara operasi ni adalah yang antara yang mencabar lah untuk difahamkan. Jadi apakah yang perlu ada? Okey, yang kita fahamkan dulu apa maksud operasi. Operasi ni maksudnya kita buat. Kita buat kesimpulan berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen tu. Operasi maksudnya dalam eksperimen lah. Ada definisi secara teori. Contoh, asid. Asid secara teorinya bahan kimia yang mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen. Benda tu kita tak dapat nampak, kita tak dapat lihat. Secara operasinya kita uji dengan litmus kan. Kalau asid kita masukkan litmus biru bertukar jadi merah. Itu operasi. Iaitu asid adalah bahan yang akan menukarkan kertas litmus warna biru kepada warna merah. Okey, maksudnya operasi ni kita lihat dari eksperimen. Okey, jadi apa yang perlu ada, apa yang kita buat dan juga apa yang diperhatikan. Conclusionnya kita tengok kat sini. Okey, dia tanya apakah definisi secara operasi bagi kekondaksian elektrik. Okey, bagi kekondaksian elektrik. Okay. So kita fokus kepada yang pemerhatian yang kita simpulkan sebagai dapat mengkondaksikan elektrik. Macam mana kita tahu benda tu mengkondaksikan elektrik? Kita tengok emitter tadi kan, menunjukkan bacaan. Hantarnya cikgu Adeline pesan tadi, selok-eloknya jangan ambil emitter menunjukkan bacaan lah. Jadi kita ubah kat sini. Kita ubah sekejap. Okay. Sebab bacaan memang ada kan. So kita cuba elakkan. Tak kosong pun bacaan juga. Okay. Okay, jadi apa yang kita buat? Do, apa yang kita observe. So apa yang kita buat dalam eksperimen ni untuk menguji kekondaksian elektrik adalah kita mengalirkan arus elektrik kepada elektrolit kan. Iaitu apabila arus elektrik dibekalkan kepada elektrolit, tak payah tengok yang kedua ni lagi. Kita tengok apa yang kita observe. Jarum emitter terpesong. Ini yang kita observe adalah jarum emitter ni. Terpesong ni adalah kesimpulannya. Kesimpulan. Conclusion. Maksudnya kalau terpesong, itu boleh mengkondaksi elektrik. Kalau tak terpesong, dia tidak mengkondaksikan elektrik. Itu maksud kesimpulan. Jadi apa yang kita buat, apabila arus elektrik dibekalkan kepada elektrolit, tapi yang paling mudah rasanya yang ni. Apabila elektrod kita masukkan dalam elektrolit, mudah faham sikit kan. Kita tengok eksperimen tu.
Apabila elektrod kita masukkan dalam elektrolit, semua macam tu kan? Elektrod, kita masukkan ke dalam larutan. Ni bukan elektrolit sebenarnya ni. Bila dimasukkan ke dalam larutan ni, okay, yang mana ada bacaan, yang mana menunjukkan pesongan. Ini kan, 1 dan 2 saja. Jadi itulah definisi secara operasi. Apa yang kita buat kat situ, apabila elektrod dimasukkan, direndam ke dalam elektrolit, jarum emitter terpesong. Itu menunjukkan kekondaksian elektrik. Cuma kat sini cikgu tak pasti boleh tak kita tulis apa yang diperhatikan dulu. Kalau tengok markah-markah skema soalan trial, ada yang diperhatikan dahulu. Cikgu Adeline ada nak komen apa-apa? Susunan tu boleh sekiranya Boleh. maksud tu sama. Sebab kadang-kadang cara menyusun ayat maksud tu sama lah. Dan satu lagi, apabila arus elektrik dibekalkan kepada, boleh digantikan dengan arus elektrik mengalir melalui elektrolit. Mengalir. Mengalir melalui pun boleh. Okey, mengalir Melalui elektrolit. Melalui elektrolit. Maka jarum emitter terpesong. Okey. Andai katalah soalan tu tiba-tiba tanya bagi bagi tidak kita cuba nak bagi kefahaman lah, tidak mengkondaksi elektrik kan, maka awak kena tukar apabila elektrod dimasukkan direndam dalam elektrolit tadi, jarum emitter tidak terpesong. Itu tidak mengkondaksi elektrik. Maksudnya apa yang kita buat, apa yang kita perhatikan dengan kesimpulan. Apa yang diperhatikan jarum emitter. Macam mana kita nak tahu kondaksi elektrik tadi? Dia terpesong. Okey, itulah. Okey, so ini nanti kita akan banyakkan lagi lah latihan definisi secara operasi. Hari ini kita bincang soalan 2014 dulu supaya bagi yang tak pernah tahu teknik menjawab, at least tahu dah sekarang. Cuma kita nak ini lagi mantapkan lagi dengan beberapa latihan definisi nantilah. Ada modul khas untuk definisi nanti. Okey, so ni contoh kita pergi sepintas lalu je. Okey, contoh pengaratan besi bab redox itu. Apa yang kita buat itu 5A dan 5KA itu masing-masing buat eksperimen ni kan. So apa yang kita buat apabila paku besi dililit dengan logam yang kurang elektropositif, direndam ke dalam larutan agar panas-panas yang mengandungi larutan kalium heksa cyanoferat 3. Panjang sikit apa yang dibuat. Apa yang kita nak perhatikan yang menandakan pengaratan besi, tumbukan biru terhasil sebab larutan kalium ini memang nak uji serum tuklas. Tumbukan biru terhasil. Kereaktifan, ini jarum berkala. Apabila logam alkali yang terletak paling bawah dimasukkan ke dalam basi mengandungi air, nyala air lebih cerah terhasil. Ini susah kita nampak. Kita tengok yang ketiga, mudah sikit faham. Okey, latex. Apakah yang definisi secara operasi bagi penggumpalan susu getah? Apa yang kita buat? Kita masukkan asid kan. Apabila asid dimasukkan ke dalam susu getah, pepejal putih terbentuk. Maksudnya dia dah jadi pepejal daripada cecair. Okey, ni ada contoh lain. Alright. So ni cikgu record kan nanti cikgu akan uploadkan, awak boleh tengok lagi sekali lah. Kita tak boleh ambil masa panjang sangat kat sini. Okey, kita lihat kepada aspek seterusnya, kemahiran seterusnya. Pengelasan. Okey, pengelasan. Okey, kita terus kepada soalan. Ini maksudnya awak kena tahu fakta lah. Soalan ni macam nak bagi markah free tau. 3 markah. Awak kelaskan saja. Jawapan dah ada. Jawapan dah ada kat sini. Pilih saja. So awak kena tahulah yang mana satu ionik. So nak cam ionik senang je. Ada je logam, ion logam kat situ. Itu adalah ionik. Maksudnya yang ada logam kat sini, plumbum, ion logam dan juga kuprum 2. Mudah. Okey. Kuprum 2 sulfat, plumbum 2 bromida. Kalau yang sebatin kovalent, tetraklorometana, etanol. Pastikan ejaan betul Ni tiba-tiba ada dash ni kenapa?
Okey, tetraklorometana. So 3 markah. Seandainya awak dapat jawab dengan betul lah. So kalau hilang contohnya salah satu, dia akan efek lah 2 markah. So itu je tanda cerita lah. Sebab itu melibatkan pemarkahan. Yang penting awak kelaskan dengan betul, dapat 3 markah. Senang saja. Okey, dan seterusnya komunikasi. Komunikasi ni melibatkan membina jadual. Dia suruh bina jadual. Bina jadual berdasarkan keputusan, itu komunikasi. Atau melukis graf. Okey, atau menulis persamaan. Ini aspek komunikasi. Jadi sepintas selalu kalau nak lakar graf, so diberi tips kat sini, mesti ada 3 ciri SAP. Shape, axis, points. Maksudnya shape, bentuk graf tu, maksudnya bentuk, ada bentuk lah. Kalau lekuk, kalau garis kena guna pembaris. Kalau lekuk kena freehand, macam tu lah. So itu kalau yang paling detail. Kalau lukis, kalau lakar pun samalah. Kalau axis, paksi mesti di-label dan ada unit. Ini selalunya pelajar tertinggal. Contoh, dia tulis masa, tak ada unit. Masa unit SI-nya, iaitu unit piawainya, second. Kena tulis. Kalau volume, volume, isi padu. So, cm padu. Unit tak ada unit, salah. Jadi hilang markah kat situ. Okey, kemudian plot points di titik diplot dengan tepat. Okey, itu graf. So soalan 2014 dia tak tanya graf, dia tak tanya jadual. Dia minta awak menulis persamaan persamaan half equation, persamaan setengah. Okey, jadi ini pun kalau awak tak study betul-betul lagi bab elektrokimia, biasanya pelajar gagal jawab lah. Kalau dah tahu, dah faham apa yang dipilih, iaitu ion hidroksida dipilih kat situ. So dia akan menghasilkan gas oksigen. Ni O ni O2, 2 kat bawah. O2, 2H2O, 4 elektron. Ada cara ingat 4 hurautan, 2 oren, 2 air dan 4 apple. Okay. So ini perlu awak mahir lah bab elektrokimia. Kalau tak mahir, maksudnya tak boleh jawab. So nanti study balik bab elektrokimia bagi yang rasa macam tak ingat dah. Kalau tak ingat dah, cepat-cepatlah study. Nak trial dah ni. Okay, cathode. Okay. So dari segi konsep ni cikgu tak nak bincang lanjut lah. Itu kita perlu study ikut bab. Ini kita tengok teknik saja. So 3 markah andai kata persamaan awak betul formulanya dan juga seimbang, baru dapat 3 markah. Maksudnya kalau tak seimbang, formula salah ke, dia akan efek kepada markah lah. Okay, boleh tanda masing-masing. Cuma Cikgu Adeline, perlu tak kita tulis, ada yang cakap perlu lah itu, maksudnya dalam kurungan tu, gas, aqueous, perlu tak sekarang? Untuk paper 2 lah biasanya untuk paper 2 aturannya macam ni. Kalau tulis mesti betul. Okay. Kalau tulis dan salah, hilang markah. Okay. Markah kedua tu hilang. Jadi seelok-eloknya kalau tulis mesti betul. So maksudnya nak selamat jangan tulis. Betul tak? Ya. Okay. So maksudnya tak berubah lagi sebab ada saya jumpa itu seorang cikgu kata dah mula kena tulis terkejut saya. So maksudnya masih tak berubah Maksudnya dalam kurungan tu ramai pelajar tanya, perlu ada tak cikgu? So sebelum ni memang saya dah bagi tahu lah. Kalau nak tulis pastikan betul, kalau tulis salah memang jadi salah. So nak selamat jangan tulis. Right? Kecuali lah ada perubahan nanti. Okay? So 3 markah. Okay, meramal. Dalam kertas ni rasa tak ada meramal. 2014. Okay, meramal. Okay. Biasanya melibatkan angka ramalkan isi padu gas pada masa bla 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 bla. So bila ramalan ni mesti nombor sahaja. Tak boleh awak bagi range julat, iaitu lebih besar daripada tak boleh awak bagi tahu lebih besar.
ataupun lebih kecil. Okay, dia mesti angka, tulis nombor sahaja. Okey, mentafsir data, menerangkan. Okey, lebih kurang pada apa tu? Menerangkan. Okey, ni. Berdasarkan setengah persamaan di H1 tadi. Okey, ini kan. Okey, so apa hasil dia? Ini yang pertama, hasil. Ini hasil. Okey, yang kita boleh perhatikan. So, untuk anode O2 tadi kan. Jadi, oksigen atau yang diterima juga air yang maksud. Tapi biasanya hasil kita lebih kepada oksigen yang boleh diuji kat sini Okey, lepas ni sini hidrogen. Hidrogen gas. 3 markah, 2 jawapan, 3 markah. Ini oksigen atau air. Maksudnya mana-mana satulah. Cuma air ni memang diterima Cikgu Adeline. Sebelum ni nampak skema hanya fokus kepada oksigen. Ya, sebab dia kata name of product. Maksudnya pada persamaan lah kan? Dalam persamaan. Kan? Dari persamaan kita ada air. Okey, maksudnya diterima lah. Okey, salah satu. Okey, maksudnya kalau slash tu maksudnya salah satu lah. Tak semestinya dua-dua. Oksigen, air. Kalau nak selamat, awak nyatakanlah oksigen dan air. Itu paling selamat. Okey, cathode yang hidrogen tadi. Hidrogen. Berdasarkan persamaan setengah. So ini memang betul-betul awak kena mahir bab elektrokimia. Okey, seterusnya gambar rajah. Soalan last kan? Okey, soalan gambar rajah. Okey, so apa yang perlu ada? Okey, yang perlu ada kat sini. Okey, mesti tulis bersama. Okey, anak panah ni. Okey, mesti tuliskan panaskan. Tak boleh awak just lukis arrow saja. Arrow tanpa tulis panaskan tak boleh. Okey, tapi andai kata awak lukis penunuh Bunsen, okey, cuma tak pasti kena label tak penunuh Bunsen Cikgu Adeline? Kalau lukis penunuh Bunsen? Biasanya kalau ikut skema, kalau yang paper 2-nya, dia kalau dia perlu letak anak panah dan panaskan. Biasanya kalau penunuh Bunsen dia tak ada dalam skema, jadi wajib ada perkataan panaskan juga. Okey. Okey, so nak okey. Maksudnya nak paling selamat tulis panaskan. So awak ambil yang tu lah tulis panaskan dengan arrow Okey, kemudian apa lagi kat sini? Okey, Swiss pula, bateri. Bateri perlu ada wire. Okey, mesti ada karbon elektrod ni sebab yang diberi adalah karbon elektrod. Alright, kemudian diberi tadi molten kan, menjalankan elektrolisis leburan pelambang brominda. Okey, setahu saya molten mesti kita buat dot-dot macam tu lah. Kalau larutan biasa dash. Betul tak Cikgu Adeline? Ya. Betul Kalau molten itu leburan kita buat dot macam tu, titik. Kalau larutan kita buat dash dash. Dan mesti ada arah. Arah pula apa tu? Ni apa panggil ni level. Aras. Maksudnya gambar awak tu mesti ada aras ke atas tu. Tak boleh macam ni. Tiba-tiba dash tak ada aras ke atas tu. Mesti ada ni level ni. Okey. Apa lagi? Okey, labelkan molten plumbum to bromide ni tripod stand, carbon electrode label. Itu sajalah So itu untuk dapat 3 markah. So kalau ada yang tak kurang, dia akan efek lah 2 markah atau 1 markah. Okey, ada soalan apa-apa untuk gambar rajah? Gambar rajah ni kena bagi cikgu tengok baru boleh kita discuss berapa markah. Tapi ini skema untuk 3 markah Okey, ada bateri, wire, electrode karbon di label, crucible ada kat sini. Ni tak di label. Crucible ni apa dah? Alamak. Apa dah dalam bahasa Melayu crucible?
Crucible mangkuk pija. Segitiga tanah liat kan? Crucible. Crucible mangkuk pija. Mangkuk pija, sorry. Crucible mangkuk pija. Okay, mesti ada. Perlu di-label tak? Dia ada syarat, bukan semua perkara perlu dilabel. Yang penting je. Contohnya elektron sebab dia mempengaruhi, bahan-bahan yang mempengaruhi saja. Okay. Sebab mangkuk pija tu kita dah kenal kan? Maksudnya tengok gambar rajah pun dah tahu mangkuk pija. Sama macam ni lah tripod stand. Maksudnya awak tak perlu label tripod stand sebab kita dah tahu itu ada tripod stand, tak guna bahan lain lah. So itu skema untuk dapat 3 markah soalan inilah. Okay, soalan last boleh pergi lagi tak ada kelas lain kan? Okay, kita tengok soalan kertas, soalan merancang eksperimen 17 markah. Alright. Ni bab sebatian karbon. Pelajar 2 menunjukkan formula struktur bagi hidrokarbon X dan hidrokarbon Y. Okay. So sini kita dah tahu dah. Ini X adalah alkana, ini adalah alkina Iaitu sini tepu, X tepu, Y tak tepu. Dengan menggunakan air bromin. Jadi awak kena gunakan air bromin. Tak boleh guna bahan lain. Okay. Rancang satu eksperimen. Ingat ini rancang, bukan report. Okay. Maksudnya tak perlu isi dia punya result. Rancang satu eksperimen magma untuk membezakan kedua-dua hidrokarbon. Okay, so dalam perancangan hendaklah mengandungi aspek-aspek berikut. So dia dah bagi dah apa yang perlu ada. Problem statement, boleh ubah, statement penyataan hipotesis, okay, senarai bahan dan radas, prosedur, okay, dan penjadualan data. So kita tengok skemanya, bagaimana menjawabnya. Okay, tujuan ada pada soalan. Okay, so kita tengok soalan. Okay, rancang satu eksperimen untuk membezakan kedua-dua hidrokarbon, hidrokarbon X dan hidrokarbon Y. Dah ada pada soalan. Okay. Okay, mana tadi? Untuk mengkaji. Oh, tak ada pula kat sini. Jadi tujuan eksperimen adalah untuk membezakan sebatian hidrokarbon X, okay, untuk mengkaji, untuk membezakan sebatian hidrokarbon X dan sebatian hidrokarbon Y. So itu adalah tujuan. Oh, dia tak tanya, patut rasa macam pelik. Sorry. Dia tak tanya pun tujuan. Dia terus kepada problem statement. Okay, patut tak ada. Problem statement, jadi penyataan masalah. So apa yang perlu ada dalam penyataan masalah? Okay, mesti bermula dengan soalan. Kata kerja soalan. Apakah? Bagaimanakah? Adakah? So itu mesti ada di hadapan. Okay, kata kerja bagi soalan. Berakhir dengan tanda soal. Ini selalu pelajar tertinggal, nak cepat jawab. Tanda soal tak ada. Jadi bila tak ada tu, tak dapat 3 markah. Okay? So kita tengok contoh. Okay, kata kerjanya, kata soalnya adakah? Adakah sebatian karbon X dan Y menyahwarnakan air bromin? Tanda soal. Atau jawapan lain, bagaimanakah membezakan kedua-dua hidrokarbon? Okay. Hidrokarbon X dan Y. Ni hidrokarbon ni. Hidrokarbon X dan Y. Okay, ada jawapan lain yang awak jawab? Ada jawapan lain boleh ditambah ni. Adakah sebatian hidrokarbon X dan Y boleh dibezakan dengan air bromin? Boleh juga. So syarat dia di hadapan kata soal, di belakang tanda soal.
Okay, so isi dia tujuan eksperimen lah. Tujuan eksperimen. Tuan boleh ubah. Okey, jadi manipulasinya sama macam bahagian A tadilah. Kena pasti boleh ubah bergerak balas dan sampai CV constant. So 3 markah, setiap satu markah. So MV jenis sebatian hidrokarbon atau awak boleh tulis hidrokarbon X dan hidrokarbon Y. So yang kita gunakan bahan yang berbeza tadi kan. Bahan yang pertama hidrokarbon X, hidrokarbon Y adalah bahan yang kedua. So apa yang kita nak perhatikan adalah pemerhatian dia perubahan warna air bromin. Itu yang paling jelas lah dalam soalan. Kita nak perhatikan warna air bromin. Okay, atau jawapan lain, double stroke adalah jawapan lain. Okay. Dia nak balas dengan air bromin. Okay. Yang fixed variable kita gunakan air bromin, maksudnya sama je. Hidrokarbon X guna air bromin, hidrokarbon Y guna air bromin. Ataupun isi padu sebatian karbon, jenis reagen. Salah satulah. Okay. Betul salah satu je tiga lin kan? Bukan kena semua kan? Constant ni. Bukan semua, salah satu je. Salah satu. Maksudnya sepatutnya ni double stroke Ni cadangan jawapan lah. Cadangan jawapan kan, double stroke. Mana-mana satulah. Okay, so 3 markah. Okay, hipotesis tadi ingat MV kepada RV dua-dua belah. Maksudnya tak boleh sebelah saja. Maksudnya X macam mana, X dan X macam mana, Y macam mana. Iaitu hidrokarbon X, ni HC ni, jangan buat ringkas hidrokarbon X menyahwarnakan air bromin, manakala hidrokarbon Y tidak menyahwarnakan air bromin. Kenapa ada slash? Okey, yang sepatutnya kita tengok balik sambil revisi sikit lah. Mana soalan tadi? Okey. Okey, ya. Okay, so sepatutnya awak tahu hanya hidrokarbon alkina yang akan menyahwarnakan. Itu yang awak tahu secara teori lah. Maksudnya Y lah yang akan menyahwarnakan air bromin. Yang ni tidak. Tak menyahwarnakan sebab dia dah tepu kan. Jadi kenapa X dan Y tadi? Okey, jadi yang pokoklah ada yang tak faham. Mana tadi? Ni. Hidrokarbon X menyahwarnakan air bromin. Okay. Maksudnya tu adalah hipotesis negatif dipanggil. Hipotesis null. Yang sepatutnya Y kan? Tapi diterima sebagai jawapan hipotesis. Maksudnya hipotesis ni adalah kesimpulan awal kan? Maksudnya kalau jawab hidrokarbon X tu hipotesis negatif maksudnya, iaitu pemerhatian jawapan yang hipotesis yang negatif. Yang sepatutnya yang tepat adalah Y yang menyahwarnakan air bromin, tapi diterima sebagai hipotesis negatif. Negatif maksudnya awak tertukar, terbalik. Kan kita nak buktikan hipotesis kan, eksperimen ni. Jadi mungkin ada yang pening sikit kat situ lah. Kenapa X/Y? Okay. So, kenapa ada 3 jawapan kat sini? So, jawapan yang pertama tadi, ada tanda senyum ni, ini jawapan 3 markah. Okay, maksudnya MV dan RV ni dinyatakan dengan jelas. Siapa ya, siapa tidak. Manakala jawapan yang kedua ni, biasanya 2 markah lah. Umum. Ini mungkin 1 markah, pendek je. So untuk dapat 3 markah mesti detail lah. Ada MV, ada RV dan juga ada dia punya kesimpulan yang betul. Kesimpulan. Okay. Lepas tu senarai bahan dan radas.
Okey. Nyatakan semua bahan termasuk nilai. Maksudnya M, molarity tu, yang mol per DM padu. Jika dia asid atau alkali atau sebarang larutan. So jangan masukkan secukup rasa macam nak masak kan. Masukkan secukup rasa asid, tak boleh. Masukkan sedikit asid tak boleh. Dia mesti ada dia punya detail kemolaran dan juga isi padu. Okey, radas dan bahan perlu diasingkan. Okey. Tiada markah untuk rajah eksperimen tapi dia membantu awak untuk menulis prosedur eksperimen dan juga menyeraikan radas dan bahan. Kita tengok contohnya. Ini adalah bahan ni kan. Bahan ni benda yang habis lah, benda yang luar digunakan. Sama ada kita buat hydrocarbon X ataupun yang sebenarnya hexana ataupun hydrocarbon Y, hexana dan juga air bromin, itu bahan. Tulis semua bahan. Ini adalah radas. Asingkan Ini bahan. Ini radas. Tabung uji, tabung bukan tabing, tabung didis, silinder penyukat, penutup atau gabus, penutup ataupun gabus untuk tutup dan juga penitis. Okey. Cikgu Adlin ada nak tambah apa-apa untuk prosedur bahan dan radas? Tak ada. Sebenarnya murid dalam bila dia menyenaraikan bahan dan radas, kamu jangan fikir sangat apa yang perlu dia. Apa dia? Senaraikan sahaja, network connection tak ada. Okey. Boleh dengar tak? Boleh. Maksudnya tak perlu asingkannya. Asingkan, tapi murid jangan macam dipengaruhi sangat dengan skema. Jangan fikir ni boleh tak apa. Senaraikan saja semua bahan di bawah bahan, semua radas. Asingkan tetapi senaraikan semua. Jadi murid tak payah fikir ni perlu tak, ni penting tak. Macam tu. Ikut prosedur lah. So dia perlu tahulah, maksudnya eksperimen tu perlu tahu nak guna apa kan. Bila dia merancang prosedur ni sudah ada kan langkah-langkah dia. Okay, so kita tengok prosedurnya. Semua langkah yang diambil mestilah termasuk radas, kuantiti bahan dan keadaan bahan. Maksudnya kalau serbuk mesti nyatakan serbuk. Kalau larutan mesti nyatakan larutan. Kalau ini ketulan, ini uji kadar tindak balas lah. Kalau kita nak uji dengan ketulan, mesti tulis ketulan. Okey, dan sini perlu ada isi padu kalau larutan. Isi padu perlu ada, kepekatan pun mesti ada. Kebiasaannya jawab masukkan asid ke dalam beaker. So itu tak ada isi padu dan tak nyatakan kepekatan. Mesti ada dua-dua tu, volume dan juga molarity, kepekatan. Itu jangan tulis lebih kurang 3 gram, tak boleh. Sedikit bahan tak boleh. Okey, perkataan kacau, campurkan, rekod, ulang. Okey, mesti ada. Kita tengok contoh. Tak ada kat sini prosedurnya. Okey, tips daripada cikgu ni, dia nyatakan power of 5. Maksudnya, kalau isi serbuk, kita nak gunakan serbuk, tapi biasanya 1 spatula ataupun 2 spatula. Tapi dia bagi power of 5 supaya awak tak ada nak hafal teruk-teruk sangat. Maksudnya kalau serbuk je kita masukkan 5 gram. Maksudnya power of 5. Benda yang ikut 5. Kalau isi padunya sedikit, 5 ml atau 5 cm padu. Kalau nak gunakan yang melibatkan titis, 5 titis. Tak boleh beberapa titis. Dan beaker. Kalau beaker, kalau yang perlukannya kecil saja, 50 cm padu. Kalau kemolaran, 0.5. Jangan 5 mol pula. Ini ada tips dia. Maksudnya andai kata awak lupa nak masuk berapa 1 gram ke 3 gram, buat 5. Kalau isi padu sikit, 5 cm padu. Kalau larutan penunjuk, jangan masuk beberapa titis, 5 titis kan. 3 titis pun tak apa. Tapi nampaknya dia bagi tips ni untuk awak jangan lupalah nak letak kuantiti tu.
Itu dia punya tips lah. Okay, biasanya kita akan jumpa 1 mol dia padu semua tu kan. Ini andai kata awak tak nak hafal teruk-teruk kan. Itu masuk berapa mol, ini berapa mol hafal saja power of 5 Okay. Ini ada kapasiti yang dilibatkan air dan bekas kalau tabung uji. Okay, 4/10 tabung didih. So boleh baca lah yang ni So ni cikgu akan bagi nantilah. Okay, ni Untuk part ni, part yang kuantiti, kemularan dan sebagainya, bila saya buat satu slot khas untuk kertas 2, saya akan drill juga. Okay. Jadi jangan risau. Alright. So kita tunggukan nantilah. Okay. So hari ni kita go through sikit kertas 3. Kertas 3 ni banyak bantu tau. Awak tengok 3 markah. Kertas 3 lah yang paling banyak bantu awak Dengan teknik yang betul, insyaAllah dapat skor. Okay, kita tengok prosedur dia. Okay, nampak ni. Okay, volume. Kalau tak nak tambah 2, power 5 tadi, tambah 5 cm padu kan. Sebatian karbon X ke dalam tabung uji. Tambah, ini maksudnya 2 hingga 5 tu maksudnya kalau awak ambil 5, power 5 tadi, bolehlah 5 titis air bromin. Okay. Tutup dengan, yang dimerahkan tu wajib ada. Tutup dengan menggunakan gabus, ataupun penutup, goncang campuran. Okay, rekod pemerhatian. Itu X. First kali kita guna X sebab ini eksperimen melibatkan pengulangan, repetition. So nombor 6, ulang langkah 1 sampai 5 ataupun ulang eksperimen dengan menggantikan sebatian X dengan sebatian karbon Y. Semuanya memberi markah ni. Pengulangan pun markah. So maksima 5 ke 4 prosedur. 4 kan? Rasanya 4. Okey, dan last sekali, penjadualan data. Ingat kita merancang eksperimen. Selalu pelajar tanya nak isi apa? Okey, tak payah isi result. Kita akan tengok apa yang perlu ada. Mesti lukis dengan pembaris. Janganlah lukis dengan tangan macam tu. Okey, setiap lajur mesti ada tajuk dan unit. Kalau ada unit, kalau tak ada, tak payah paksa bagi ada. Okey, dan pembuli ubah yang dimanipulasikan mesti sebelah kiri. Kita tengok sini. So, yang dimanipulasi tadi, jenis hidrokarbon kan? MV. Jenis hidrokarbon. So, yang ni perlu diisi. Yang ni perlu isi. Okey, so yang pertama kita gunakan X, kita gunakan Y. Atau awak nak buat terus tadi, X tadi adalah heksana. Heksana, sini, heksina. Okey. Mesti diisi. Okey, so laju yang kedua ni adalah bergerak balas, RV. Cuma tak pasti sekarang masih diterima ke hanya tuliskan pemerhatian, Cik Adli? RV-nya kita hanya tulis pemerhatian. Daripada dulu lagi nampaknya diterima. Atau nak selamat, awak tulis yang jelas lah. RV yang kita nak tengok adalah perubahan warna air bromin. Okey, memang selalunya diterima kalau hanya tuliskan pemerhatian. Tapi seelok-eloknya kita tulis dengan jelas pembuli ubah bergerak balas kita adalah perubahan warna air bromin. Right? So ini kosongkan. Sebab apa kosongkan? Sebab kita rancang. Maksudnya kita nak isi bila dah jalankan eksperimen. Okey. Ada apa-apa soalan? Cikgu, Okay, yes. kalau penjadualan data tu, isi juga kena tolak markah. Tak ada. Jajap. Kalau salah kan? Kalau isi kena betul. Kalau isi betul kan? Kalau isi kena betul. Kalau isi mesti betul. So jangan isilah sebab kita merancang. Merancang eksperimen Okay, ada soalan lain? Cikgu Adli ada nak tambah apa-apa? Apa-apa tips? Tak ada, sebenarnya penjelasan Cikgu Wan Rizalmi cukup hebat, memang very detail dan mudah difahami. Sebenarnya kertas 3 ni adalah teknik, lebih kepada teknik atau kaedah kita membuat eksperimen. Maksudnya
sekiranya teorinya tak berapa kukuh pun, kamu masih boleh score dalam paper 3. Ya betul. Untuk chemistry paper 3 lah yang membantu. Jadi anak-anak semua kena membuat banyak latihan. Lepas ni kita akan buat drilling untuk paper 3 sebab dia punya step-stepnya sama seperti yang Cikgu Wan jelaskan tadi. Kalau anda dah biasa dengan tekniknya, memang senang nak score. Sebab markah sifar hanya jika tiada respon atau salah. Maksudnya anda masih boleh mengumpulkan markah 1, 2 dan sebagainya. Kira itu kurang tepat. Tapi kita galakkan kamu study dan cubalah jadikannya tepat. Contohnya yang apa ni, bacaan tempat perpuluhan senang sangat kan? Ya betul. Lepas tu bila diminta tujuan dalam soalan tu, bila you baca pun dalam soalan contohnya untuk menjalankan eksperimen telah dijalankan untuk, bila ada perkataan untuk tu tujuan dah ada, dan dalam ayat tujuan tu sudah tertera dia punya MV dengan RV. Sebenarnya memang senang untuk skor yang ni. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Wan, sangat-sangat jelas. Alright. Okay, so pelajar ada apa-apa soalan lagi? Ada 25 orang lah. Alhamdulillah lah, ramai jugalah Okay. So ni dia punya kebaikan je PKPB ni, sempatlah kita buat teknik menjawab ni jadi awak ada banyak masa study kertas 3 ni. Kertas 3 dan kertas 2, kertas 1 lah. Kertas 2 kalau sempat kita buat lah kan. Kalau sempat, kalau ada masa kita buat lah. Okay, pelajar ada soalan apa-apa lagi? Tak ada. Senyap dah semua. Tak ada Tak ada. Okay. So dah tanda markah masing-masing dapat berapa? Per 50 tu? Allah. Allah. Ada dapat lebih separuh? Tak apa lah. Nanti awak tanda, check balik, tanda nanti. Lokman nak bagi. Alright. Okay, sebab tu cikgu bagi teknik menjawab ni supaya awak boleh ready lah nak jawab So kalau cikgu banyak bahan kertas 3 ni, kata-kata cuma untuk photostat dah bagi tak sempat hari tu kan. Cikgu akan bagi by soft copy je lah. Siapa ada printer nanti boleh print ambil inisiatif sendirilah untuk print dan photostat. So doakan lah supaya PKPB ni tak lama. Kalau ikut trend tengok peningkatan tu risau juga kan. Okay, tak apalah, kita bersedia je lah untuk ujian trial nanti untuk kertas kimia ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu sajalah rasanya. Sejam setengah lebih kurang kita jumpa hari ni. Okay, online dia, kebaikan dia tak perlu kita kumpul ramai-ramai. Tapi masalahnya tak semualah datang. Ada 25, sepatutnya 14, 20 dalam 34 macam tu. Okay, tapi cikgu akan upload ni, cikgu rekod ni, teknik menjawab ni. So nanti awak boleh rujuk balik. Kadang-kadang masa awak terima tadi tak berapa nak jelas kan. Bila tengok balik baru nampak. Dan juga boleh jadi panduan bagi yang tak masuk hari ni lah. Okay, terima kasih Cikgu Adeline kerana ada sekali kita cek Cikgu Adeline, cikgu hebatlah, cikgu pakar kita. Sebelum ni cikgu seseorang je. Okay, kalau tak ada apa-apa, terima kasih. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan salawat. Okay, terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum semua.